Terima kasih saudara pengurusi, saya muliakan Datuk Dr. Harudin, Muslimin dan Muslimat yang rahmat Allah. Telah pun kita mendengar penjelasan yang panjang lebar dan akibat-akibat daripada pelanggaran ataupun penentang hukum Allah. Mereka tidak berapa senang dengan hukuman Allah itu. Mereka berani menukar hukum Allah. Mereka mengatakan mereka orang Islam, tapi mereka tak mahu Islam itu. Mereka marah kalau kita kata negara ni sekular, marah sungguh. Tak ada sekular, kata. Negara ini negara Islam. Maka di sini saya salinkan pandangan Profesor Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim ada sebut dalam kertas kerjanya. Dia kata Islam menyuruh berjuang mengadakan cara hidup Islam, menolak Barat, tetapi kebanyakan mereka berpuas hati dan lena dengan pangkat, pekerjaan, keuntungan yang kita perolehi dari sistem politik, ekonomi yang bercanggah dengan Islam. Lena dengan pangkat, lena dengan jawatan, berpada dengan apa yang ada dan menentang hukum yang akan dilaksanakan menurut hukum Allah. Inilah dia merbahayanya jawatan itu. Bukanlah makna jawatan tidak bagus. Jawatan itu kadang-kadang menjadi bahaya. Para sahabat dahulu mengatakan kami lebih mudah kalau Allah cuba dengan susah daripada dicubanya dengan senang. Kalau senang jadi payah nak pertahankan agama. Kalau susah mudah pula mempertahankan syariat. Maka untuk merosakkan umat Islam diberinya pangkat. Macam zaman-zaman Jepun dulu. Diberinya orang Melayu pangkat. Orang Melayu lempang, orang Melayu. Orang Melayu, bukan Jepun yang lempang dia. Orang Melayu lempang dia. Kalau kita dengar cerita orang tua-tua kita cerita, aku dia kata, si Anu tu lempang aku dulu. Jepun tak, dia lebih daripada Jepun. Pasal prinsip tak ada. Masuk Jepun, dia jadi orang Jepun. Masuk komunis, dia pun komunis. Masuk kapitalis, dia pun kapitalis. Maknanya, pegangan hidupnya tak ada. Dia boleh ke sana kemari. Walaupun dia tu Islam. Itu sebabnya Al-Fulus itu bahaya. Sudah faham tu. Anda sebut Al-Fulus tu faham tu. Al-Fulus fi dunya wal mampus bil akhirah. Ni. Ni tu bahaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lihat sekali. Disebut-sebut oleh mereka kezaliman, zalim dia kata. Islam itu zalim. Kita baca undang-undang Pakistan. Apa kata undang-undang Pakistan? Hendaklah melantik seorang doktor yang cukup mahir dalam bab memotong tangan orang yang mencuri itu, supaya mereka tidak merasakan sakitnya potong tangan itu. Undang Pakistan tu. Dan dalam undang-undang Islam, orang yang membunuh orang itu dipancung lehernya. Islam pun tahu apabila dipancung lehernya itu, orang yang kena pancung tak sempat merasakan sakitnya mati itu. Pasal yang nak tafsirkan sakit tu kepala dia. Kepala dah tak ada. Nampak? Walaupun dibunuh orang, Islam pun jaga. Itu sebab dalam perang pun tak boleh kita kelar-kelar orang, tak boleh. Kalau dah surrender, sudah.
Kanak-kanak tak boleh ganggu. Orang perempuan tak boleh ganggu. Orang beribadat dalam tempat ibadat dia tak boleh ganggu. Binatang-binatang jangan ganggu. Pokok-pokok jangan ditebang-tebang tak pasal-pasal. Kan canggih Islam. Oleh hal demikian, orang sekarang ini kalau kita bunuh orang, digantung. Digantung itu dianggap sebagai zalim menurut pandangan Islam. Pasal Islam kata pancung, dia gantung. Kan salah. Dia sempat merasakan sakitnya mati itu. Setengah saat, 2 saat, 3 saat. Terjeli lidah dia. Demam magistrat. Magistrat seorang, doktor seorang, ustaz seorang. Tak zalim. Kan zalim. Bila zalim, Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung, condong, simpati, apa lagi, kepada orang-orang yang zalim. Nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Kalau kita buka dalam tafsir, dia hurai bukan panjang. Ada mengatakan jangan kamu rasa seronok, simpati apabila kamu dapat bercakap dengan mereka. Jangan berjabat tangan dengan mereka. Jangan sampai sama baju kamu dengan baju mereka. Ai berat kita. Baju pun tak boleh sama tu. Kena check baju dia macam ni, lain sikit. Kena tukar butang tempat lain. Saya malah panjang cerita. Tafsir itu wala terkanu terlalu luas huraiannya. Sampai di Baghdad dulu ni orang pun tak mau nak jahit baju pemimpin yang zalim. Hajjaj bin Al-Thaqafi itu. Jahit baju pun tak nak. Angkat tangan pun tak boleh. Memangkah lagi tak boleh. Pangkah. Ini asal orang tak. Artinya menyeleweng dari hukum Allah, zalim. Itu saja. Makna zalim itu makna adil itu wad'u syai' fi mahalli, letakkan satu pada tempatnya. Kita letak tempat, artinya bila orang itu mencuri di jail dia zalim lah. Walaupun jail itu dikeringan daripada hukum potong tangan, tapi telah menindakkan hukum Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala tak pandai buat hukum. Kita pula cerdik pada Allah Ta'ala. Maknanya terserahkan hukum ni manusia buat. Allah Ta'ala tak layak. Allah suruh semayang sudah. Semayang. Tapi yang heran itu, mengapa semayang dia tak boleh tukar? Tukarlah maghrib 4 rakaat. Ke Mekah, susah pergi Mekah. Pergi India pula pada haji. Tak berani dia. Puasa buat bulan Zulkaidah, jangan luar Ramadan. Tukar. Tak boleh. Tapi bab ini tukar. Bab mencuri, bab zina. Artinya bila orang berzina, kerajaan dapat duit pula. Kena denda RM1,000. Masuk wang yang disatukan. Bayar gaji pegawai kerajaan. Termasuk wakil rakyat seorang. Gaji dia, hasil itu separuh. Macam tak cerah masa depan kita. Ini dia. Artinya kita sudah silap banyak. Kita tidak tahulah akhirat besok macam mana soalan nak jawab. Senang nak jawab di padang mahsyar besok. Susah. Kita duduk di padang mahsyar bukan sehari 2 hari, 25,000 tahun. Duduk di padang mahsyar 25,000 tahun. Berada di padang mahsyar itu tegak, panas macam-macam. Ni soalan Allah Ta'ala. Kita dikuburkan, tanya madinuka, apa agama? Nak kata apa? Kita agama memang Islam, tapi kita apa yang kita buat tidak menurut Islam. Dia tak tanya majin suka apa bangsa. Dia tanya ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita kena jawab ma ikhwanuka, bumi putera. Faham itu? Itu kita. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena sama-sama fikirkan macam-macam yang bercanggah dengan zahir dan batin. Sekarang ini mereka telah membuat beberapa kesimpulan. Dia tak berani kata ini hukum Allah Ta'ala, ni hudud pas. Mana manusia pandai buat hudud?
mudah ya sebenarnya. Kita panggil sama-sama mesyuarat. Mana salah? Ini salah, ini betul. Betul kalau. Jangan dikondem dari jauh. Ini betul, ini tak betul. Kenapa? Tetapi mereka bercakap dari jauh. Ini yang masih masalah. Dengan demikianlah kita lihat di bawah dalam Al-Quran ni 6,000 ayat lebih itu. Semua siap dah lengkap. Jangan kita nak kata tak ada. Di sini sebut bahawa dalam bab ibadat saja ada 140 ayat. Ibadat saja. Kekeluargaan ada 70 ayat. Muamalat 70 ayat. Jenayat 30 ayat. Kan siap dah tu lengkap. Tak boleh kata Al-Quran tak ada, tak lengkap dan sebagainya. Cukup dah. Ndak dengan tak ndak. Soalan sekarang ni ialah mereka menganggap bahawa hukum sekarang ini dikata perempuan tak dapat jadi saksi, tak adil. Itu pula, itu kecil benar sebenarnya. Berapa lama dah kita tengok orang kahwin? Pernah tak perempuan jadi saksi? Tak pernah perempuan komplain pun. Baik saya saksi lah pula. Dah lama lelaki saksi. Tiba-tiba ini sibuk nak saksi apa sebab? Allah Ta'ala maha perempuan bukan tak layak. Tak berapa layak itu. The al-mar'atu naqisatu aqlin wa dinin. Orang perempuan kurang sedikit akalnya. Tak berapa cerdik. Cerdik juga. Mereka itu agama pun kurang. Maka tak boleh jadi saksi. Akan berbolak balik perempuan. Hal jenayah lagi tak boleh. Itu sebab orang perempuan ni susah dia. Gerakan dia susah. Maka saksi tak payah. Tak boleh. Itu saja. Apa nak susah? Sibuk-sibuk nak jadi saksi pasal apa? Dia kata tak adil lah. Orang Melayu, orang Islam minum arak kena wasan. Orang India minum toddy tak kena. Yelah di India. Nak minum 4 hari 4 malam lantak dia. Itu hak dia. Orang Islam tak diganggu. Itulah hukum Islam. Mana hukum Islam itulah orang Islam ini hukumnya. Orang India ini hukumnya. Itu. Macam kita orang Islam. Orang Islam kena bersunat. Orang India tak kena. Itu orang Cina takut. Istiar negara Islam habis orang Cina kena sunat lagi. Ingat itu. Itu masalah. Adil itu dia. Orang macam kita lah, tentera pagi-pagi berkawat. Kan? Polis berkawat. Orang awam tak kena kawat. Itulah adil. Mungkin nak ikut Dewan Bahasa punya adil, dia apa terjemahan dia? Kamus Dewan. Kalau tuan rajin buka Kamus Dewan. Saya tak buka, bapak kamus lah. Itu buka lah. Apa dia kata? Makna adil itu ialah sama rata. Tidak berat sebelah dan tidak menjelebahi mana-mana pihak. Itu kamu Dewan. Islam tidak wadu'un syai'i fi mahallih. Letak satu pada tempatnya. Mana orang-orang Cina, ini hukum dia. Orang Islam ini hukum dia. Orang Cina tidak kena sembahyang. Tapi kalau dia masuk Islam, murtad dia kena lah. Murtad kerana ia sah Islam. Itu. Jangan tuan-tuan pening, bala macam mana. Sebenarnya tak faham diam-diam kan senang cerita. Tak faham jangan cakap juga. Mana ikut mulut dia. Kalau tak faham kan selamat diam. Ataupun tanya orang yang tahu. Kadang-kadang kawan kita pagi bertekak sampai petang. Ustaz, saya dah bertekak pagi tadi. Sampai petang tak habis. Saya kata, kenapa tak telefon pagi-pagi tadi? Kan senang selesai masalah. 2 minit siap. Tanya hukum, itu hukumnya haram. Kan senang, haram halal. Petang-petang 3 jam tekak. Sama juga. Ada masalah kan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Bertekak sama-sama tak tahu. Dan sekarang ini kita lihat bahawa mempersendakan, mengatakan bahawa kalau nak makan sup tangan, pergilah Kelantan. Tak cukup tangan, tak cukup batu nak